call is now being recorded. Okay, baiklah. Selamat sejahtera. Saya Puan Kani, anak perempuan Murugia daripada SMK Dengkil. Saya ingin berkongsi kepada anda tentang teknik KIPS. Apakah itu teknik KIPS? Teknik KIPS merupakan teknik yang ringkas, yang mudah dan cepat murid fahami kerana teknik ini membantu murid untuk menulis ringkasan untuk mendapatkan markah sebanyak 15. Malah teknik ini juga boleh digunakan oleh murid tingkatan 4 dan 5 bagi mencari isi rumusan. Pendek kata, teknik KIPS ini berguna kepada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan saya telah berkongsi teknik ini kepada semua murid saya dalam grup WhatsApp di sekolah dan juga saya telah mengedarkan TikTok dalam kumpulan anak murid saya. Okey, saya menggunakan hanya satu jadual yang ringkas iaitu KIBS, kutip isi buang sampah. Okey, mari kita lihat di sini. Ini maksudnya ringkasan ini penting untuk standard pembelajaran 3.5 dan 3.51 ya. Okay, kita lihat di sini peserta saya ialah 32 orang murid teknik ilmiah dan ini ialah 4 perkara penting dalam ringkasan. Pertama, murid perlu mengenal pasti. Okay, murid perlu mengenal pasti tentang kata kunci ringkasan. Kemudian murid perlu bijak mengutip isi dan buang sampah dan murid perlu memasukkan penanda wacana dalam jawapan. Kerana jawapan tanpa penanda wacana itu menunjukkan markah bahasa murid tidaklah begitu cantik. Okey, apakah itu KIPS? Inilah jadual KIPS yang ringkas saya gunakan untuk anak murid saya. Okey, apabila kita sebut kutip isi bermaksud dalam ringkasan ini ada 4 kata kunci. Punca, kebaikan, cara dan akibat. Okey, daripada 4 kata kunci ini, kata kunci yang selalu keluar dalam peperiksaan ialah berkaitan dengan kebaikan dan cara. Kemudian di sini ialah buang sampah. Okey, buang sampah inilah perkataan-perkataan yang mengganggu jawapan murid sehingga jawapan murid menjadi lebih 100 patah perkataan. Apabila murid berjaya buang perkataan seperti oleh itu, justeru, lantaran itu, hal, oleh hal yang demikian, jika, sekiranya, contohnya, semua inilah perkataan yang murid akan buang daripada awal ayat hingga ke titik. Awal hingga ke titik itu saya kata potong sampai ke titik. Kita panggil sebagai total loss. Potong depan sampai titik. Manakala di bawahnya murid akan ambil di hadapan dan buang di belakang, itulah perkataan agar, supaya, demi, contoh, kerana. Itu ambil depan, belakang dibuang. Saya akan tunjukkan contoh selepas ini. Okey, jadi di sini katakan kata kuncinya berkaitan dengan kebaikan. Perkara pertama sekali ialah kotak pertama ini menunjukkan perkataan yang ada perkataan dapat, mampu, boleh, akan. Ini sesuai untuk kata kunci kebaikan sahaja. Manakala langkah, perlulah, mestilah, haruslah, hendaklah, wajarlah, patutlah, semua ini hanya sesuai untuk langkah sahaja. Tetapi kotak kedua, mana-mana perkataan juga turut pula dalam mana-mana kata kunci menunjukkan itu ialah isi. Dan juga semua penanda wacana dalam mana-mana petikan tanpa kata kunci itu ialah isi. Maka saya telah menggunakan penanda wacana KIBS dan jadual KIBS dikongsikan kepada murid dalam grup WhatsApp dan juga grup mengikut tingkatan tingkatan 1 hingga tingkatan 5 agar murid dapat memanfaatkan dalam bentuk TikTok dan juga jadual biasa. Okay, baik, di sini kita lihat saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimanakah teknik KIPS saya ini dapat membantu murid. Baik, mari kita bergerak bersama. Okay, perkara pertama sekali ialah di bahagian tajuk. Okey, belakang perkataan tentang ini memang kita buang dari awal sampai ke tentang dan kita ambil kata kunci ialah kebaikan di sini. Kebaikan belajar secara berkumpulan, kita tambah perkataan ialah. Okey, ialah itu untuk masukkan isi pertama 1, 3, 5, 7. Okey, dalam petikan ini kita lihat baris 1, baris 2 tidak ada perkataan kata kunci dapat, mampu, akan, boleh. Kita lihat baris yang ketiga ada perkataan membolehkan. Okey, maka murid ambil daripada depan sampai ke titik, itulah isi pertama. Kemudian ada perkataan juga mampu. Okey, juga mampu ialah penanda kata kunci yang sesuai untuk kebaikan, mampu. Okey, dapat, mampu, boleh, akan. Kemudian hal, siapa punya hal? Okey, hal ini ialah kita buang ya, hal itu ialah sampah. Okey, saya kata dia punya hal. Okey, kita buang ya, 3 baris ni kita buang. Oleh itu ialah kesimpulan kepada isi kita buang. Kita buang sampailah ke titik. So kita lihat 4 baris ni sudah dibuang dengan jayanya. Seterusnya kita lihat di bawah itu ada perkataan dapat. Okey, bila dapat depan sampai ke titik itu ialah isi ketiga. Kemudian kita nampak perkataan dapat lagi. Ambil itu ialah isi yang keempat. Kemudian isi yang kelima. Okey, di sini ada perkataan turut. Okey, bila ada perkataan turut ambillah ya isi kelima. Tetapi isi kelima ni nampak agak panjang ya. Kenapa? Cuba lihat di sini ada perkataan kerana. Okay, bila kerana depan ambil, belakang buang ikut konsep.
Kemudian di bawah ini ada perkataan juga, kita kutip. Okey, itulah isi ke-6. Okey, inilah sampah dan sampah. Okey, di samping itu, okey, penanda wacana. Okey, itulah isi yang ke-7. Okey, maka yang ini hal. Okey, kita buang. Ini semua lebih kepada huraian. So, petikan ini ada 7 isi yang mana boleh membantu murid untuk mencatatkan jawapan mereka. Okey, jadi mereka akan catat jawapan ikut konsep 1, 3, 5, 7. Isi pertama tadi itu ikut tajuk. Isi kedua salin bulat-bulat. Isi ketiga masukkan penanda wacana selain itu. Isi 4 bulat-bulat. Isi 5 seterusnya. Isi 6 bulat-bulat. Isi 7 akhir sekali. Maka inilah dia hasil jawapan murid sebelum teknik. Markanya agak teruk ya. Kita lihat selepas teknik markanya 14, 15, 13 ya. Kemudian inilah jawapan murid saya juga. Okay, saya conteng-conteng menunjukkan murid sudah berjaya mengesan mana sampah, mana isi. Inilah dia kejayaan. Okay, sebelum teknik ini diperkenalkan, murid yang mendapat markah, markah dalam ujian pra, murid mendapat markah sekitar 1 hingga 5. Kemudian kita lihat dalam peperiksaan ujian pos, rata-rata murid berjaya mendapat markah 6 hingga 10. Kemudian dalam ujian pengukuhan, rata-rata murid mendapat markah 11 hingga 15. Okey, ini menunjukkan murid saya semakin hari semakin meningkat. Okey, dari segi kos zero cost. Kenapa? Saya hanya mengedarkan jadual kepada murid. Kemudian saya dah kata saya edar kepada semua murid saya dan saya sebar luas teknik ini kepada semua guru dalam panitia dan juga kepada semua guru dalam mesyuarat pertama. Okey, jadi semoga teknik saya ini dapat dimanfaatkan ya, walaupun nampak simple, tetapi teknik ini merupakan teknik yang amat bermanfaat dan dapat membantu semua murid. Sekian, terima kasih.